Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Kita sekali lagi dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumahnya ini seusai kita mengerjakan salat fardu maghrib berjemaah, dan kita menunggu pula salat fardu isyak, dan mengisi kekosongan kita ini dengan pengisian ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan memberi iktibar kepada kita semua. Dan juga selagi mana kita menunggu waktu solat yang berikutnya, maka Allah mengganjarkan pahala seolah-olah kita menunaikan ibadah sepanjang waktu itu. Dan barang siapa yang mengerjakan solat sunat, barang siapa yang mengerjakan solat fardu isyak berjemaah, maka sesungguhnya dia seolah-olah mendirikan sebahagian daripada malamnya. Dan barang siapa yang solat subuh berjemaah, maka seolah-olah dia mendirikan seluruh malamnya. Bermaksud kita solat isyak kejap lagi, bermaksud seumpama kita ni dapat pahala kita mengerjakan solat isyak separuh malam. Katakan separuh malam tu bila? Daripada lepas isyak sampai subuh. Separuh daripada tu kita seolah-olah kita tunaikan solat tak henti-henti. Berapa ratus rakaat boleh lepas tu? Banyak. Katakanlah daripada lepas isyak sampai subuh, berapa ratus rakaat yang kita solat time tu. Kalau ada lah orang boleh berdiri solat, dia semayang sunat, mungkin 200, mungkin 300 rakaat. Begitulah ganjaran pahalanya. Dan mungkin kita tak mampu pun nak buat macam tu, tapi Allah selitkan dalam ibadah isyak dan subuh berjemaah kita ini. Maka kita hendaklah bersyukur kerana Allah pilih kita sebagai dalam kalangan hamba-Nya yang dapat mengerjakan fardu ini secara berjemaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyambung pengajian kita dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh yang setelah kita lama bercuti. Saya ingat kali terakhir pada bulan Februari kot. Ke ada baru ni saya pun dah lupa dah. Tapi itulah dia rasanya. Lama tak jumpa kita dalam keadaan sihat, dan kita perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam mengarut di SOP ni, tapi prinsip kita sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuh. Kan sungguhnya mereka yang mengkaji, mereka yang menjalankan tugas lebih mengetahui daripada kita ni. Jadi kita ikut sajalah apa yang diputuskan oleh alim ulama kita. Jadi kita masuk menyentuh dalam tajuk yang baru, iaitulah golongan ahli kubur yang tidak ditanya oleh mungkar dan nakir di dalam kubur. Siapa dia golongan yang terlepas daripada pertanyaan mungkar nakir dalam kubur. Kita sebut tentang kematian ini, ayat yang biasa saya bacakan berkenaan dengan kematian ini. Allah SWT menyebut dalam surah Al-A'raf ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yasta'dimun. Dan bagi setiap umat ada tempoh ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tempoh ajalnya itu tiba, la yastakhiruna sa'ah, tak dapat mereka undurkan tak dapat mereka lajakkan walaupun sesaat. Makna tolong ya Allah, bagi aku sesaat, aku nak minta tangguh, tak boleh. La yasta'dimun, tak dapat pula mereka cepatkan walaupun sedetik. Maknanya inilah ketetapan Allah yang telah ditetapkan pada kita, satu rahsia Allah yang masih lagi kita tak tahu bilakah akan tiba.
Dan kita harapkan bila waktu kita tiba itu dalam keadaan kita bersedia, dalam keadaan kita beriman pada Allah, dalam keadaan kita beribadat, dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita, dan yang paling penting dalam keadaan kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tuan-tuan ya. Jadi dalam kitab Ar-Ruh, Abu Al-Qasim Al-Sa'idi mengatakan dalam hadis-hadis sahih disebut bahawa sebahagian orang yang sudah meninggal tidak dapat cubaan fitnah kubur. Ada sebahagian orang yang telah mati, dia tak akan diuji di kuburnya, tak akan disoal, bahkan tidak didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Yang demikian itu adalah kerana 3 perkara. Ini golongan dia, iaitulah kerana amalan dia. Yang kedua, kerana musibah dia, yakni bila dia tiba musibah, dia bersabar, dia reda, dia sangka baik dengan Allah, maka dia pun boleh terlepas yang menyebabkan kematiannya. Dan yang ketiga, zaman, yakni zaman tu adalah zaman-zaman tertentu yang tidak ditanya. Mungkin zaman waktu budak kecil, ataupun zaman yang sebelum dia tak dapat Islam dan sebagainya. Dari seorang sahabat Rasulullah SAW, Rashid Ibn Sa'ad menuturkan bahawa ada seseorang yang bertanya pada baginda SAW, "Ya Rasulullah, mengapa seluruh orang-orang yang beriman diuji di kubur kecuali orang yang mati syahid?" Kenapa Nabi kata setiap orang yang beriman pasti akan ditanya dalam kubur kecuali mereka yang mati syahid? Maka jawab Nabi SAW, "Cukuplah tusukan pedang pada kepalanya sebagai ujian." Hadis riwayat An-Nasa'i. Maknanya cukuplah tikaman pedang yang mana mereka ni berjuang di atas jalan agama Allah fisabilillah, dan dia terkorban, cukuplah kerana kesakitan pedang yang membunuhnya itu melepaskan dia daripada ujian azab kubur. Ini yang pertama ialah golongan orang yang mati syahid kerana fisabilillah. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Ayyub, barang siapa yang bertemu dengan musuhnya kemudian dia bersabar hingga terbunuh atau dikalahkan, dia tidak akan diuji di dalam kuburnya. Hadis An-Nasa'i dan At-Tabrani. Ini masih juga menyentuh dalam bab syahid tadi. Maknanya bertemu dengan musuh kemudian dia bersabar. Maksud bersabar ni bukanlah dia reda je orang buat apa kat dia. Tidak. Bersabar tu ialah walaupun orang tu dia buat asakan macam-macam nak gertak bunuh dia, dia sabar. Dia tetap teguh di jalannya. Maka dia terus memperjuangkan agamanya. Lalu dia terbunuh ataupun dia kalah, tewas dan mati, dia tidak akan diuji dalam kuburnya. Ini golongan syahid juga, ya. Sementara daripada Salman juga dituturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jihad 1 hari 1 malam itu lebih baik daripada puasa dan bangun malam 1 bulan penuh. Jika orang yang melakukannya meninggal dunia, amal yang dikerjakannya akan terus berkembang, rezekinya terus mengalir, dan dia akan dihindarkan dari 2 malaikat, yakni Munkar dan Nakir." Hadis riwayat Muslim. Maka hadis-hadis yang kita sebutkan ini lebih kepada orang-orang yang meninggal dunia kerana syahid, kerana jihad fisabilillah dan sebagainya. Ya. Selain daripada itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, tadi kita sebut tentang golongan pertama ialah golongan syahid. Dia tak akan diuji dalam kubur, dia tak akan disoal, ya, mereka terlepas. Ini belum sentuh bab yang Nabi sebut dalam hadis yang lain. Setiap orang akan amalannya akan dihitung oleh Allah Ta'ala setelah kematiannya, melainkan golongan yang berhutang, termasuklah golongan syahid. Kalau golongan syahid itu dia berhutang, maka pahala amalnya tergantung di antara langit dan bumi. Maknanya tergantung selagi hutangnya itu belum diselesaikan. Ini dalam bab yang lain. Dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW menyebut barang siapa sahaja yang meninggal dalam keadaan sakit, berarti dia meninggal dalam keadaan syahid. Dia akan diselamatkan daripada fitnah kubur serta dibawakan rezekinya dari syurga pada pagi dan petang hari. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Ada satu hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa yang mati kerana sakit. Sakitlah maknanya dia tipu penyakit, dia sabar, dia tak mengeluh, dia tetap mengerjakan kewajikan, dia tetap mengerjakan amal solehnya, lalu dia meninggal dunia, maka dinilai sebagai syahid. Jadi tuan-tuan, kita juga ada peluang untuk dapat pahala mati syahid.
dengan bersabar atas ujian yang kita akan timpakan nanti. Satu saat nanti kita semua akan sakit. Tak ada orang yang kekal sihat selama-lamanya. Dia akan jatuh sakit juga. Tentang mati ni bila-bila masa boleh berlaku, tapi tentang seandainya dia panjang umur, satu saat nanti dia akan sakit juga. Ni kita ni, ya. Sebab itulah kadang-kadang bila manusia ini terlalu mengejar untuk mencari harta dunia, ya, kita kejar, berusaha gigih, bertungkus lumus, berpenat lelah mencari harta siang dan malam untuk kehidupan kesenangan dunia kita ni. Jangan sampai kita terluput. Satu saat nanti kita semua pasti akan jatuh muflis juga. Kita akan jatuh muflis sehingga kekayaan kita tak dapat membantu kita, sehingga ketika itu pakaian pun tak ada yang sesuai untuk kita, melainkan sehelai kain sahaja yang membalut tubuh badan kita. Ketika itu tak ada rumah yang layak untuk kita duduk, melainkan satu lubang tanah yang digali dalam dan sempit saja tempat tinggal kita. Waktu itulah baru manusia tersedar sepatutnya dia bukan berusaha saja semata-mata untuk dunia, kehidupan senang dunia. Dia juga perlu berusaha untuk kehidupan akhirat. Perlu bertungkus lumus memperjuangkan nasibnya di akhirat nanti waktu dia hidup. Ketika itu kalau berlaku waktu tu dah terlambat. Jangan sampai ketika itu baru kita nak kembali pada Allah. Jadi golongan yang kedua kita sebutkan tadi ialah golongan yang meninggal kerana sakit dan dia mati, maka mati juga dikira syahid, apa jenis sakit pun. Ini sebagaimana riwayat daripada Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Riwayat yang disebutkan yang lain pula, Al-Qurtubi mengatakan hadis tersebut bersifat umum, yakni berlaku pada seluruh penyakit, tetapi disempitkan ataupun dikecilkan dengan hadis lain. Maknanya hadis yang kita bacakan tadi bersifat umum. Perawinya yang merawikan hadis tadi tak jelaskan sakit apa, maka kita pun tak tahu. Tapi ada satu hadis lain yang sahih juga, yang mana lebih memperkecilkan tentang sakit itu, iaitulah Nabi SAW bersabda, barang siapa sahaja yang dibunuh ataupun mati oleh kerana penyakit perutnya, dia tidak akan diazab dalam kuburnya. Maknanya penyakit yang lebih terperinci ialah sakit perut. Sakit perut ni dalam hadis lain juga sebut sebagai sakit taun ataupun wabak yang menyerang perut dan sebagainya, ya. Maka dia tidak akan diazab dalam kuburnya. Hadis An-Nasa'i dan lain-lain. Yang dimaksud oleh hadis di atas adalah penyakit usus buntu ataupun kanser usus ataupun penyakit usus bengkak dan sebagainya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahawa yang dimasukkan adalah sakit perut. Mana apa-apa jenis lah, asal sakit perut aja maka meninggal syahid. Ada juga berpendapat demikian. Hikmah daripada hal itu adalah bahawa orang tersebut meninggal dalam keadaan berakal dan mengenal Allah, sehingga tak perlu ditanya lagi dalam kuburnya. Berbeza dengan orang yang meninggal disebabkan pelbagai macam penyakit, ketika meninggal dia tidak dalam keadaan berakal. Kenapa hikmah begitu? Sebab dalam banyak-banyak penyakit, sakit perut saja yang masih orang boleh fikir, makna kata dalam keadaan berakal, dia boleh kenal Allah Ta'ala. Namun kalau sakit lain, contohnya sakit otak ke, yang menyebabkan kematian, jantung lemah, mana kita nak fikir dah tentang Allah ataupun tentang akhirat? Tak ada dah. Perut ada kemungkinan kita boleh fikir lagi tentang Allah, kan? Dia tak diefek pada kepala dan sebagainya. Ini permulaan dia tadi. Maka ada kemungkinan dia masih berakal. Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahawa hadis di atas tidak perlukan adanya penyempitan dan pengkhususan seperti itu. Menurut kesepakatan para hufaz, yakni pengumpul para hadis, dalam sanad hadis tersebut terdapat perawi yang ghalat, yakni kerana lafaz yang berbunyi barang siapa yang meninggal kerana berjihad, bukan barang siapa sahaja yang meninggal kerana sakit. Maknanya ada juga pertikaian atau khilaf dalam bab ini, ya. Itu yang kedua. Pertama kita sebut orang yang mati kerana jihad, syahid dia. Kedua, mati kerana sakit, khususnya sakit perut. Golongan yang ketiga, siapakah yang terlepas daripada azab kubur ataupun terlepas daripada disoal oleh munkar nakir? Iaitulah golongan yang diriwayatkan juga bahawa barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, dia tidak akan dicelakakan oleh penguji kubur. Masya Allah, tuan-tuan. Ini peluang kita. Baca surah Al-Mulk, kena banyak pun 30 je. Baca Tabarakallazi itu setiap malam. Masya Allah. Itu antara
sunnah-sunnah yang boleh kita amalkan. Mudah-mudahan terlepas kita daripada siksaan kubur dan soal mungkar dan nakir. Ini kita minta sangat tuan-tuan ya. Ada setengah masjid dah buat dah. Setiap malam lepas isyak dia akan buat sama-sama baca berjemaah. Mungkin boleh diamalkan juga nanti. Ya, lepas isyak je dia dah siap teks tu, bagi kita baca je. Ikut je lah. Tak lama pun ya, dalam 10 minit habis dah. Juwaybir dalam tafsirnya menutupkan riwayat daripada Asim Ibnu Abu Najud yang diterimanya daripada Zur Ibnu Hubaish. Dia menutupkan bahawa Ibnu Mas'ud pernah berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, dia akan dipelihara daripada fitnah kubur. Siapa saja yang membiasakan diri membaca firman Allah, inni amantu bi rabbikum fasma'un, daripada surah Yasin ya, Allah akan mudahkan baginya pertanyaan mungkar dan nakir. Maknanya surah lain juga, surah Yasin antaranya, Al-Mulk, Yasin ya. Sementara Ka'ab pula berkata, kami menemukan dalam Taurat bahawa siapa sahaja yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, dia akan dilindungi daripada fitnah kubur. Ini penjelasan yang lain ya. Yakni surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk, maka di antara orang-orang yang terlepas daripada siksaan kubur dan juga soalan-soalan dalam kubur ya. Baik, kemudian dalam perkara yang lain, orang yang golongan yang terlepas daripada soalan mungkar dan nakir dalam kubur, iaitulah dalam hadis dalam Bazal Al-Ma'un fi Fadl At-Ta'un, Ibnu Hajar mengatakan bahawa orang yang meninggal kerana penyakit ta'un ni wabak, tidak ditanya dalam kuburnya kerana kedudukannya sama dengan orang yang terbunuh dalam pertempuran. Juga orang yang bersabar atas penyakit ta'un yang menimpanya dengan keyakinan bahawa penyakit itu tidak menimpanya kecuali telah menjadi ketetapan baginya. Jika dalam keadaan demikian dia meninggal dunia tetapi bukan kerana penyakit ta'un tersebut, dia tetap tidak diuji dalam kubur kerana dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Golongan yang keempat, orang yang mati kerana wabak ta'un. Sebab tu kita katakan orang yang meninggal kerana COVID-19 ini, insya-Allah kematiannya ini syahid, dinilai syahid. Maka orang syahid ini, dia ganjaran dia sama seperti orang yang mati syahid fisabilillah. Dia berbeza dengan syahid yang gugur di medan perang. Kerana orang yang syahid gugur di medan perang, dia dipanggil syahid dunia akhirat. Kerana apa dunia akhirat? Kerana bila dia gugur, jasadnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, dia hidup di sisi Allah Ta'ala. Maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, bahkan dengan pakaian darahnya itu sendiri terus dikebumikan tanpa disolatkan. Begitu Allah muliakan golongan yang syahid kerana gugur di medan perang. Tak perlu mandi, kafan, solat. Bahkan setelah dimuliakan di dunia ini, tak perlu melalui perkara itu. Allah menilai dia kerana Allah nak bila dia bangkit nanti dalam keadaan berlumuran darah dan menjadi saksi bahawa perjuangan di jalan Allah, di akhirat nanti juga dia tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ganjaran orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Adapun golongan yang mati syahid yang dikatakan sebagai contohnya mati kerana wabak, mati kerana sakit perut, mati kerana bersalin, ibu yang mati bersalin, mati kerana dibunuh oleh perompak dan sebagainya, mati kerana kebakaran, mati kerana lemas, mati kerana ditimpa runtuhan, maka dinilai juga sebagai syahid. Cuma bezanya, syahidnya itu adalah syahid akhirat. Kenapa syahid akhirat? Di dunia jasadnya perlu wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan seperti biasa. Cuma ganjaran pahala syahid itu akan dinilai di akhirat nanti. Mana ke akhirat nanti barulah dia dapat pahala yang mana tidak ada hisap baginya dan ganjaran-ganjaran yang sewajarnya bagi orang yang syahid tadi. Itu golongan syahid akhirat. Adapun golongan yang ketiga dalam syahid ini, syahid dunia. Syahid dunia macam mana pula? Syahid dunia ini ialah golongan yang Nabi SAW, golongan-golongan yang mana dia menyertai perjuangan, mana fisabilillah, berjuang di medan peperangan bersama Rasulullah dan sahabat. Lalu dia gugur. Dan bila mana dia gugur, sahabat-sahabat ketika diperintahkan untuk mengambil mayat-mayat sahabat-sahabat yang gugur ini,
Ada di antara mereka yang gugur. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kami melihat, kami menyaksikan si Fulan ini dia bukan mati kerana dibunuh, tapi dia mati kerana membunuh dirinya sendiri. Kenapa dia bunuh dirinya sendiri? Kerana kecederaan yang ditanggungnya dia tak dapat tahan, dan akhirnya dia mengambil tombaknya dan menikam dadanya sendiri, dia tikam. Lalu kata Nabi SAW, dia ke neraka. Ini kata Nabi SAW. Maka golongan begini bagaimana keadaan dia? Mayatnya tetap tidak perlu dimandikan, dikafankan, disolatkan sebagaimana yang syahid lain. Cuma di akhirat nanti dia tidak dinilai sebagai syahid, tak ada pahala syahid bagi dia. Maka dia dinilai sebagai syahid dunia sahaja. Itu golongan yang dikatakan syahid tadi, ya. Baik, itu kita katakan perkara yang keempat, mati kerana wabak, ya, wabak. Kemudian lebih lanjut, Al-Hakim mengatakan barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat akan tersingkap tabir yang menutupi apa yang terjadi miliknya di sisi Allah. Sebab pada hari Jumaat ini neraka dinyalakan, semua pintunya ditutup. Para penguasa di neraka tidak bekerja sebagaimana pada hari-hari lainnya. Jika Allah mencabut nyawa seseorang hamba yang taat mengabdi kepadanya pada hari Jumaat, yang demikian itu merupakan tanda kebahagiaan dan kebaikan tempat kembalinya. Dia tidak mencabut nyawa pada hari Jumaat, melainkan telah ditetapkan bagi mereka yang dicabut nyawanya itu kebahagiaan di sisinya. Oleh kerana itu, dia akan selalu melindunginya daripada fitnah kubur. Mengenai hal ini, penulis berpendapat sebagai pelengkap dapat dikatakan bahawa orang yang meninggal dunia pada hari Jumaat akan memperoleh pahala orang yang mati syahid. Dia menempati sehingga tidak diuji dalam kubur, sebagaimana riwayat Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat, dia akan diselamatkan dari azab kubur dan akan datang pada hari kiamat kelak dengan kredit ataupun dengan nilaian syahid yang tertera pada dirinya ini. Ini bagi golongan yang kelima. Namun ditegaskan dalam huraian kitab ini disebut tak adalah semua orang yang mati Jumaat itu terlepas. Beruntung dia kan, ahli maksiat, dia tak pernah semayang, tak pernah berjemaah, tiba-tiba meninggal hari Jumaat. Untung dia meninggal hari Jumaat kan. Kita ni wajarlah cakap macam tu, sebab kita ni sebagai sunnahnya kena ucap yang baik-baik pada si mati, meskipun yang mati itu pelaku maksiat. Tak boleh kita hina dia. Mati dia macam mana lah ni kan, tak tutup aurat. Tak boleh kita kata macam tu. Dia mati macam mana lah ni, tak pernah solat pun. Allah, macam mana lah nasib dia. Bukan hak kita untuk menilai bagaimana nasibnya dekat sana nanti. Kita tak berhak dah nak tegur waktu dia hidup. Bila dia meninggal, terputus segala hak kita untuk menegur dia. Tak boleh, ya, jangan kita tu. Kata Nabi SAW, ucaplah yang baik-baik di sisi orang mati, kerana ketika itu malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita. Kita ucap yang baik-baik saja. Sebab itulah kita lepas solat jenazah, biasanya imam akan bagi tahu apa kita nak saksikan pada si mati ini. Kita pun jawab baik. Apa kita nak saksikan pada si mati ini? Kita jawab baik. Kerana apa? Nak mengikuti sunnah Nabi, ucap yang baik-baik sahaja. Janganlah pula kita ni dah kenal orang tu pelaku maksiat, tak pernah semayang apa ko, bila orang cakap baik, kita pun kat belakang kata, mana ada baik, dia lah yang paling setan kat kampung ni kan. Tak boleh cakap macam tu. Dia, siapa cakap dia baik, tak pernah buat baik pun, ni salah. Tak boleh, ya. Kita tak tahu bagaimana pengakhiran hidup seseorang itu. Pengakhiran yang kita nampak ni hanyalah sekadar di mata kita, namun di sisi Allah itu hak Allah. Sama ada dia bertaubat, mungkin Allah ampunkan dosanya, mungkin Allah terima taubatnya dengan rahmatnya. Bagaimana itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balik kepada tadi, jika orang ini terkenal dengan amal solehnya, hamba yang taat mengabdi kepadanya, maka demikian tanda kebahagiaan dan kebaikan tempat kembalinya bila dia meninggal pada hari Jumaat. Beruntung dia kan. Kalau tengok orang yang memang soleh meninggal hari Jumaat, Masya Allah, hari Jumaat baiknya, Jumaat penghulu segala hari. Maka golongan yang kelima yang insya Allah terlepas daripada diuji dalam kubur ialah
golongan yang mati pada hari Jumaat, orang yang beriman dan beramal soleh. Kena tegaskan bab tu, ya. Kalau tidak, kita pun kata, oh senang macam tu, kita minta doa hari mati hari Jumaat je. Tak semestinya begitu, ya. Baik, barang siapa, ini yang sebagaimana hadis Nabi SAW. Kemudian dalam perkara yang lain pula, kita sentuh juga orang yang meninggal dunia. Baik, pada perbahasan yang lain kami kemukakan beberapa golongan orang yang tidak ditanya dalam kubur. Maknanya perbahasan sebelum ini kita pernah cerita tentang ada golongan yang tidak ditanya dalam kubur. Jumlah golongan ini lebih daripada 30, sehingga memerlukan perbahasan dalam buku yang lebih khusus. Di antara persoalan yang banyak ditanya adalah masalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil, golongan kecil meninggal sebelum umur balik. Apakah mereka akan ditanya dalam kubur mereka? Mengenai hal ini, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah membahaskannya dalam kitab Ar-Ruh. Di dalamnya dia mengemukakan dua pendapat para ulama penganut mazhab Hanbali, yang salah satunya menyatakan bahawa anak-anak itu ditanya dalam kubur mereka. Hal itu disandarkan pada hadis Nabi SAW. Baginda pernah mengerjakan solat jenazah atas seorang anak kecil, lalu baginda berdoa, ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur. Maka pendapat mazhab Hanbali kata anak kecil pun akan ditanya. Bagaimana kaedah Allah bertanya? Wallahu alam. Namun tetap akan ditanya, kerana Nabi pernah berdoa, ya Allah, lindungilah dia daripada azab kubur, daripada kubur anak kecil. Ini juga dinyatakan oleh Al-Qurtubi. Dia berpendapat akal mereka telah cukup untuk mengetahui kedudukan dan kesejahteraan mereka, serta dapat memberikan jawapan atas apa yang ditanyakan pada mereka. Kerana ini lebih kepada golongan mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Budak yang cerdik, dah berakal. Dia bukan balik lagi. Balik ni mungkin umur 13. Ni bukan dalam umur 5 tahun ke atas, yang boleh fikir mana baik mana buruk. Dia akan ditanya. Ini mengikut pada pandangan Al-Qurtubi. Mengenai hal ini juga penulis berpendapat bahawa hal yang sama juga menjadi pada pendapat Ad-Dahhak. Riwayat daripada Ibnu Jarir daripada Juwaibir bahawa seorang anak Ad-Dahhak Ibnu Muzahim berusia 6 hari, baby lagi 6 hari, meninggal dunia. Ad-Dahhak mengatakan, jika engkau meletakkan puteraku di lubang kuburnya, perlihatkanlah wajahnya dan bukalah ikatannya, kerana dia akan didudukkan dan ditanya. Kata Imam Ad-Dahhak, katanya, letak baby itu nanti, perlihatkan wajahnya, maka hadapkan dia ke kiblat, buka ikatannya macam mana jenazah biasa, kerana dia akan didudukkan dan ditanya. Lalu aku bertanya, mengenai apa dia tanya? Kenapa nak tanya dia? Baby 6 hari. Dia menjawab, mengenai perjanjian yang telah disepakatinya ketika masih berada di tulang rusuk. Maknanya pendapat dia kata kerana kita di alam roh telah berjanji dengan Allah, akan beriman pada Allah, akan taat pada perintah Allah, maka dia hanya ditanya tentang perjanjian ini saja. Dan dia budak kecil, tentu-tentulah kita tahu tempatnya di mana, ya. Pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa anak-anak tidak ditanya. Tadi pendapat yang pertama tadi kata ditanya kerana hadis-hadis yang disebut tadi. Pendapat kedua pula kata tidak ditanya dalam kubur mereka, kerana pertanyaan itu hanya khusus ditujukan kepada orang-orang yang mampu memahami bahawa Rasulullah adalah utusan Allah. Jika dia ditanya apakah dia beriman kepada Rasulullah ataupun tidak, maka dia boleh jawab. Maknanya kepada golongan yang balik. Maknanya khusus kepada golongan yang balik dia akan ditanya. Sedangkan mengenai hadis di atas yang berbunyi, ya Allah, lindungilah dia daripada azab kubur, maknanya pendapat yang kedua ni kata dia mengulas balik pendapat yang pertama tadi, yang kata budak akan ditanya sebab Nabi pernah berdoa, ya Allah, lindungilah dia daripada azab kubur. Mereka berkata dapat dijawab bahawa azab yang dimasukkanlah bukanlah azab kubur, dan pertanyaan seperti yang dimasukkan bagi orang dewasa. Azab itu sekadar rasa sakit, kesusahan, kesedihan, kerugian, ketakutan, tekanan seperti yang dirasakan oleh kanak-kanak yang lain. Maknanya Nabi berdoa, ya Allah, lindungilah dia daripada azab kubur tu bukanlah azab seperti mana kita orang dewasa kalau meninggal dunia kerana berdosa dia azab, tidak. Tapi kerana ketakutan, kesedihan. Macam mana anak kecil yang ditinggalkan oleh ibunya, macam mana ketakutan dia, kesedihan dia, menangis. Begitulah pendapatnya bahawa anak-anak kecil ini Nabi minta supaya Allah rahmati dia, Allah kasihi dia, Allah jaga dengan rahmatnya, ya, sebagaimana dia di dalam dakapan ibunya, ibunya akan lindung dia, jaga dia, jangan menangis dan sebagainya.
demikianlah dalam perut bumi. Dan anak-anak ini, maka kalau dia bersabar, dia reda, maka anak-anak inilah yang akan menarik ibu dan ayahnya itu di akhirat nanti ke syurga. Sebagaimana Nabi tunjuk contoh, seolah-olah macam dia tarik baju Rasulullah, baju lengan Rasulullah tu Nabi buat begini, seolah-olah macam dia tarik ibu dan ayahnya masuk ke syurga. Dia tak akan masuk ke syurga melainkan ibu dan ayahnya masuk syurga bersamanya. Maknanya situ berjelas bahawa anak-anak ini kalau ada ahli syurga, tentulah tidak ada azab baginya. Dalam Bahrul Al-Kalam, An-Nasafi mengatakan para nabi dan anak-anak orang mukmin tidak mendapat hisab, azab kubur maupun pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Tadi kita sebut anak-anak tadi, lepas yang terlepas daripada soalan kubur. Yang lain ialah golongan para nabi dan anak-anak orang beriman. Tidak akan hisab, azab kubur maupun pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Para sahabat kami yang menganut mazhab Syafi'i berpendapat bahawa seorang anak kecil tidak perlu ditalkinkan setelah dikuburkan. Kita mengikut mazhab Syafi'i, kita talkin. Talkin ni apa? Sunnah Rasulullah. Nabi berdiri tepi kubur, Nabi berkata, wahai si fulan bin fulan, ketahuilah sungguhnya mati itu benar. Bila datang kepada kamu dua orang malaikat mengatakan siapa Tuhanmu, jawablah Allah Tuhanmu. Maka ini bacaan talkin. Yang mana kita tahu dalam kubur, ahli kubur dia dengar suara orang yang di atasnya. Bahkan tapak kaki kita pun dia dengar. Adapun ibrah pada orang hidup, bila dia dengar bacaan talqin itu, hendaklah dia ambil pengajaran. Jangan diam je. Ya, kita kena ambil iktibar juga, ya. Sebagian orang berpendapat tak perlu talqin kerana dia berpegang bahawa orang dah mati ni dah terputus segala-galanya. Maka terpulang pada dia. Dia dengan pendapat dia kerana dia ada hujahnya. Kita dengan pendapat kita kerana kita ada hujahnya. Jangan saling menyalahi kerana ini adalah bab khilaf. Ya, masing-masing ada hujah tersendiri. Demikianlah yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, baik dalam Ar-Raudah maupun buku-buku lainnya. Itulah dalil yang menunjukkan bahawa anak-anak tidak ditanya dalam kuburnya, sebagaimana yang telah difatwakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu. Wallahu alam. Ini dalam bab yang kita mungkin nak dibahaskan. Ditanya ada sebelum kita buat penggolongan. Ada? Tak ada. Alhamdulillah. Senang kita punya kerja, ya. Baik. Maka tuan-tuan, bila kita sebut tentang soalan kubur ni, 6 golongan ini mana satu yang kita boleh terlepas? Yang pertama tadi kita sebut orang-orang yang mati syahid. Kita tak tahulah ada peluang atau tidak. Dalam keadaan negara kita sekarang ni yang kita tak dapat. Golongan yang kedua pula, golongan-golongan yang mati kerana penyakit perut, sakit perut khusus. Kita harapkan, sebab orang sakit perut ni pun janganlah kita minta aku mati sakit perut. Janganlah. Orang yang mati kerana kanser usus pun dia tak nak kan. Sakit, keperitan yang luar biasa, makan tak lalu kan, tidur pun tak sedap kan, tak jauh lah. Tapi kalau diuji, insya-Allah inilah mati syahid. Yang ketiga, orang yang mati kerana penyakit taun, wabak. Golongan-golongan yang mati kerana wabak macam kita ni, wabak COVID-19 yang melanda negara kita ni, kalau dah meninggal dunia, insya-Allah ganjaran baginya ialah pahala syahid. Kemudian yang keempat ialah golongan yang mati yang mana amalan hidupnya baca surah Al-Mulk setiap malam. Masya-Allah, ini peluang besar kita. Mulk setiap malam sebelum tidur, mudah-mudahan mengelakkan kita daripada siksaan kubur. Golongan yang kelima ialah golongan yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Ini pun bergantung pada amal soleh kita. Tidaklah kerana mati malam Jumaat, hari Jumaat aja dia dah kira baik dah. Kita sangka baik saja, tapi sisi Allah wallahu alam. Namun kita usahakan untuk dengan amal ibadat kita. Dan golongan yang keenam ialah golongan yang mati anak kecil. Anak-anak kecil para nabi tidak akan ditanya dalam kuburnya. Anak kecil, maka janganlah kita khawatir kerana Allah yang akan memeliharanya, menjaganya. Ya, ganjaran besar bagi orang yang bersabar atas ujian ini. Allah sebut wa basyirus sabirin alladzina asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna rajiun. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar bila mana ditimpakan ujian musibah kepadanya, mereka reda dan mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami datang daripada Allah
pada Allah jualah kami semua pasti akan dikembalikan. Inilah ganjaran orang yang bersabar, tuan-tuan ya. Maka kita perlu seorang yang kita sayang. Jangan kita menangis, jangan kita meratap ya. Bukan tak boleh menangis, boleh menangis, jangan meratap. Banyak orang tak boleh menangis. Sedangkan ketika Rasulullah SAW wafat, ya, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq di sisinya, Abu Bakar peluk wajah Rasulullah dalam keadaan menangis. Kalau Abu Bakar yang sahabat Nabi paling rapat Rasulullah, apatah lagi kita. Boleh ya meratap, tak reda. Wallahu a'lam bisawab. Minta maaf atas keterlanjuran kata-kata dan masih ambil. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kerana itu kita tangguh dengan surat Al-As. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr lillazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa bil tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.